ada dua bahagian. Yang pertama Muhammad Danish kita panggil bahagian A. Yang kemudian bahagian B Paravi. Okey, dia ada dua bahagian. Bahagian A ni Aina Mardiah berjumlah 30 markah. Manakala Wan Zul bahagian B ni berjumlah 70 markah. So far so good. So secara keseluruhannya Nur Atikah ada 100 markah. Boleh cikgu teruskan Anis Suraya? Okey, cikgu teruskan Anis Suraya. Untuk bahagian A ni 30 markah ni kita panggil karangan respon terhad. Okey, kita panggil karangan respon terhad. Cikgu, karangan respon terhad ni macam mana? Okey, karangan respon terhad ni awak kena tulis sama ada karangan berformat, okey, sama ada karangan berformat ataupun karangan tidak berformat. Jelas dekat situ anak-anak? Tapi dekat sini Safia Khadijah, karangan untuk berformat tidak berformat untuk karangan respon terhad ni dia punya isi telah diberikan Ain Erusan. Faham ataupun tidak anak-anak? Dia punya isi telah diberikan. Maksudnya dekat sini Grace, dia dah bagi poster, dia dah bagi peta pemikiran, dia dah bagi cartapai dan sebagainya. Jadi awak kena tulis berdasarkan apa yang dia bagi. Faham kat situ anak-anak cikgu? Okey, kemudiannya awak kena tulis berjumlah 150 hingga 200 patah perkataan. Tak banyak pun. Okey, 150 hingga 200 patah perkataan. Boleh cikgu teruskan? Okey, kemudian Susmita bahagian B ni 70 markah kita panggil karangan respon terbuka. Okey, karangan respon terbuka ni alright merupakan karangan panjang. Maksudnya dia bagi tajuk, lepas tu awak kena tulis karangan 5 hingga 6 ataupun 7 perenggan. Okey, awak punya patah perkataan 350 hingga 500 patah perkataan. So far so good anak-anak cikgu. Jadinya dekat sini Mas Ines, kita nak fokuskan dekat mana hari ni? Kita nak fokuskan dekat bahagian A iaitu karangan respon terhad. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Boleh. Very good. 10 saat untuk anak-anak tangkap layar. Okey. Anis Suraya ada soalan. Nak buat oral test kan? Oral test ni. Ya, lebih kurang begitu. Okey, tapi tak naklah bagi tahu lebih-lebih, nanti tak surprise. Okey. Sudah anak-anak? Sudah. Okey. Sekarang ni cuba awak belik muka surat 3. Okey, dah belik ke belum? Cikgu tunjuk dekat sini. Okey, cikgu tunjuk dekat sini. Awak apa yang kita kena buat? Awak tengok ni. Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minat. Apa itu resume, cikgu? Resume ni ialah pengenalan diri awak. Okey, pengenalan diri awak yang awak tulis, lepas tu awak bagi dekat majikan. So, majikan akan baca, tengok budak ni sesuai ke tidak? Muka lawa ke tidak? Muka handsome ke tidak? Okey, pandai buat kerja ke tidak? Pendidikan tinggi ke tidak? Dia akan tengok semua. Faham ke tidak anak-anak cikgu? Okey, so dia kata kat sini panjang resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, dekat sini dia ada bagi 3 jenis jawatan kosong. Kita tengok yang pertama anak-anak. Okey, bagi tahu kalau secepat sangat. Okey, yang pertama. Okey, iklan kekosongan jawatan pengambilan sepanjang tahun. Pembantu takbir sambilan. Apa itu pembantu takbir sambilan, Wan Zul?
pembantu takbir ni dia macam kerja admin. Dia tolong fotostat, dia tolong sediakan surat, dia tolong post surat, dia tolong filekan, rekodkan dan sebagainya. Itu ialah pembantu takbir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil administration. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Okey, kita pergi kekosongan jawatan yang kedua. Yang ini. Okey, pekerja am. Lelaki sahaja. Sementara pekerja am ni macam mana pekerja am ni dia kena buat macam-macam kerja. Lebih teruk daripada admin. Contohnya kena bawa kereta bos. Lepas tu pergi isi minyak bos. Lepas tu tolong bagi makan kucing. Tolong bawa itu, tolong bawa ini. Ini ialah pekerja am. Nama pun am. Dia umum. Faham ke tidak anak-anak cikgu? Kita pergi yang ketiga anak-anak. Penasihat jualan. Ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris sales advisor. Dekat sini awak kena kerja dekat kedai kereta. Lepas tu awak kena jual lah. Lelaki dan perempuan berusia 21 hingga 45 tahun. Pendidikan minimum SPM, lulusan diploma dan ijazah digalakkan gaji 1,000 tambah komisen. Pembantu jualan ataupun penasihat jualan ni kita jual barang. Kita promote apa yang kita patut jual. So far so good anak-anak. Fatin Shakira kata gajinya sikit. Cikgu bagi tahu Fatin Shakira, cikgu pernah kerja sebagai penasihat jualan masa dulu-dulu lah. Tapi bukan kereta lah. Macam kerja kat kedai baju. Janganlah sebut nama saya dah sudah. Orang lain nak macam cikgu panggillah nama saya. Fatin Shakira ni dia tak nak. Tak faham kenapa. Dengar sini anak-anak. Dia punya gaji tetap memang sikit. Tapi kalau awak jual sebiji kereta tu, harga dia dalam 60,000, awak dapat mungkin 10%. Dia jadi 6,000 lah gaji awak time tu. So 6,000 campur 1,000 jadi 7,000. Sebulan pun tak habis makan dengan 7,000. Dia punya gaji tetap memang kurang sebab komisen banyak. Komisen tu apa Komisen tu apa yang awak jual, awak dapat sebahagian daripada dia. Contohnya jual 60,000, awak dapat 10% daripada 60,000 tu. Jadi 6,000 lah. Betul ke tidak maksud cikgu? Faham Alright, very good. Sekarang ni saya nak tunjuk contoh resume. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Sebelum kita buat kita punya resume. Ini ialah resume ini ialah resume ada nama. Muka ni jangan percaya. Ini muka zaman muda-mudi, sekarang dah tua. Kisah kadang-kadang tak sama. Muka ni tak sama. Lepas tu muka gambar pun tak sama. Menipu lebih. Betul tak? Kemudian plastik surgery. Melampau. Mana ada plastik surgery? Astaghfirullahalazim. Rambut sama ya betul, rambut tetap sama. Ain urusan memang pacak-pacak. Kalau cicak jatuh sebelum mengucap dia dah mati. Ini memang rambut lama hari tu yang saya buat belah tepi itu rambut baharu. So sekarang ni saya nak kembalikan kepada image asal. Alright. So lepas kita ada gambar, kita ada nama, kita ada alamat. Saya tunjuk sikit-sikit kita ada butiran peribadi. Butiran peribadi ini dia kena ada umur, agama, status, tempat lahir, tarikh lahir, jantina, nombor MyCard, tinggi, nombor telefon. Yang ini kena ada semua. Kejap lagi cikgu akan bagi tahu awak. Lepas ada pengenalan diri, kita ada kelayakan akademik. Kalau awak belajar daripada tadika sampai sekarang, tak payahlah senaraikan semua. Orang lain pun sekolah juga, adik. Tapi tak payah senaraikan semua. Senaraikan 3 yang teratas sahaja. Yang ini. 3 yang teratas. Kejap lagi kita akan buat sama-sama. Kemudian kena ada kemahiran bahasa. Biasanya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu lah. Kalau ada bahasa asing lagi bagus, especially bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Kemudian kita ada
penglibatan co-curriculum dan pencapaian akademik. Okey, yang awak masuk apa pengakap Puteri Islam, Muhammad Danish, awak masuk Puteri Islam, semua letak kat sini. Okey, Wan Zul, presiden apa? Pandu Puteri. Terus letak kat sini. Habis. Faham ke tidak? Okey. Kemudian segala anugerah cemerlang air Rusan kalau ada letak. Nampak cikgu punya semester 2, semester 3, semua semester cikgu dekan, semua cemerlang. Nampak? Bangga tak dapat cikgu pandai macam ni. Mestilah bangga. Okey, cikgu bukan ikan. Okey, kemudian kita ada pengalaman kerja. Okey, pernah ajar BI ke? Ya, pernah. Tapi lepas beberapa tahun mengajar BI, cikgu beralih kepada bahasa Melayu. Sebenarnya masa semula-mula kita selingan sikit takut awak bosan cikgu bebel kan. Okey, sebenarnya masa first mula mengajar di Maths Clinic seajar bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. But then after a few years of teaching English and Malay languages, okey, cikgu tak dapat nak fokus. Bila cikgu tak dapat nak fokus, kualiti pengajaran cikgu tu menurun. So and also it's very difficult to do notes in both languages. Macam bahasa Inggeris dia punya nota macam ni, bahasa Melayu nota dia macam ni. So I just want to focus on Malay language. Okay, serti cakap bahasa Korea, cuba secakap. Jangan. Okay. Nanti awak macam terkesima. Ini bahasa Korea ke bahasa Jepun secakap ni? Bukannya gerti sangat-sangat pun. Okey, ini pengalaman kerja. Okey, pengalaman kerja awak letak 3 juga, 2 pun boleh. Okey, yang ini tak ada kaitan. Lepas tu kena ada rujukan. Rujukan ni apa? Okey, rujukan ni biasanya kita kena letak rujukan ataupun nombor majikan yang kita kerja lepas-lepas. Sebab apa? Penemu yang awak nak minta kerja tu, dia akan call majikan-majikan lepas dan dia akan tanya, budak ni okey ke tidak? Selalu curi tulang ke? Pandai melawar je? Ke kuat makan? Dia akan call. Faham ke tidak anak-anak? Okey, tulis buku ke? Tu yang atas tu. Ya, ini ialah penulisan dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, ada dekat dalam internet, awak boleh baca. Okey. Alright, itu sahaja sekarang ni. Okey, nak ajar apa yang kena ada dekat dalam resume awak. Jom kita buat sama-sama. Yang pertama, Ain Erusan, cikgu letak nombor 0 kat sini. Awak kena letak pengenalan diri. So far so good. Okey, pengenalan diri. Kemudian, Muhammad Danish, kemudian yang pertama kita kena ada maklumat peribadi. Okey, maklumat peribadi. Okey, ini dia punya format maklumat peribadi. Maklumat peribadi ni Susmita kena ada apa? Okey, maklumat peribadi kita kena ada nama lah. Okey, lepas nama kita kena ada nombor kad pengenalan, nombor KP Kemudian kita kena ada alamat. Alright. Kemudian kita kena ada tarikh lahir. Okey. Kemudian kita kena ada apa lagi? Kita kena ada jantina. Okey, jantina penting, Atikah. Okey, gambar pakai tudung, takut-takut yang muncul nanti berhalkum. Okey, lepas tu tiba-tiba, nama Muhammad Danish, lepas tu nanti pelibatan co-curriculum, Presiden Pandu Puteri. Itu yang kita risaukan. Jadi jantina kena betul. Alright. Okey, seterusnya kita kena ada apa lagi? Kita kena ada status perkahwinan. Okey, status perkahwinan. Alright, kemudian kita ada berat, kemudian kita ada tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Itu baru 1. Okay? So far so good. Cikgu cepat sangat ke? Tidak. Alright. Okay. Kemudian Nur Kristina Nabila. Apa lagi yang kita kena ada? Yang kedua pula, kita kena ada latar belakang
pendidikan. Okey, latar belakang pendidikan. Okey, latar belakang pendidikan. Okey, ada soalan. Ain Erusan kata, okey, kena ada berat. Kenapa kena ada berat yang tinggi? Okey, cikgu suka ajar resume supaya cikgu boleh relatekan dengan kehidupan sebenar. Okey, cikgu bagi tahu Ain Erusan dengan lain-lain. Kenapa kena ada berat dengan tinggi? Ada company besar macam Petronas, Sapura ataupun mana-mana kerja petroleum ke, dia sangat tengok berat dengan tinggi. Sebab apa diorang nak kira BMI? Sama ada awak ni overweight ke ataupun underweight ke ataupun normal weight. Sebab apa? Company-company besar ni kadang-kadang dia ada macam hari sukan diorang. Macam setiap hari Rabu, lepas habis kerja, diorang akan daftarkan awak pergi gym. So awak dapat free gym. Faham tak maksud cikgu? Sebab tu ada company. Okey, kejap. Berat kalau 200 boleh tengoklah awak apply sebagai apa, Danish. Okey, kalau macam Gusti, ahli-ahli Gusti, insya-Allah boleh 200 tu. Tak ada masalah. Alright. Okey, kemudian yang ketiga anak-anak. Okey, kemudian yang ketiga kita ada apa? Selepas latar belakang pendidikan, kita ada kemahiran bahasa. Okey, kemahiran bahasa. Okey, boleh tak? Cikgu, saya nak tanya, kenapa kena jawab resume? Okey, sebagi tahu awak form 4 kan? Okey. Untuk silibus baru, untuk format baharu bahasa Melayu ni, okey, SPM Bahasa Melayu dia menggunakan Dia menggunakan program yang diberi nama Pembelajaran Abad ke-21. Apa dia tu? Okey, pembelajaran abad ke-21 ni dia dah tak ada dah surat kiriman rasmi, maafkan cikgu, surat kiriman tidak rasmi macam tu. Okey, dia mesti dia punya soalan tu mesti kena relate dengan kehidupan sebenar. Contohnya apa? Contohnya resume lah, nanti bila awak lepas SPM nak kerja. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, email. Cara reply email macam mana? Sebab nanti kerja guna email, betul tak? Yang ketiga, minit mesyuarat. Reti tak buat minit mesyuarat? Nanti kerja awak kena buat minit mesyuarat. Tak reti. Kalau join persatuan pun tak pernah nak datang setiausaha. Jadi, cikgu akan ajar dekat sini. Faham ke tidak? Okay. So, yang ketiga ialah kemahiran bahasa. Boleh tak anak-anak cikgu? Okey, lepas kemahiran bahasa, kita ada penglibatan co-curriculum. Okey, penglibatan co-curriculum, okey, dan pencapaian akademik. Okey, dan pencapaian akademik. Okey, boleh ke tidak anak-anak cikgu? Boleh. Okey, yang kelima kita ada apa? Yang kelima kita ada pengalaman kerja. Okey, pengalaman kerja. Yang keenam kita ada rujukan. Kita ada rujukan. Itu sahaja, ada 6 je resume ni. Susah ke? Okey, tangkap layar. Yang lain semua okey? So far so good? Cikgu lupa yang cikgu puasa tapi bercerita macam nak erat dengan awak. Kan kejap lagi haus. Macam mana? Boleh tak turun minum? Alasan dia mengajar. Sebuka apa? Tak tahu Fatih Syakira. Saya tak tahu lagi nak buka apa. Ada idea tak? Rasa macam nak beli nasi goreng kampung. Seraya seorang ke? Tak, seraya dengan ibu Sir. Okay, tapi adik-beradik Sir tak boleh datang sebabnya semuanya di luar kawasan. Okay? Alright. Boleh tak kita teruskan anak-anak? Boleh tak kita terus buat resume? Jom. Okay, so hari ni kita nak buat yang mana satu Sir? Okay, hari ni kalau awak tengok ni, yang ini untuk perempuan kot kalau tak silap. Okay, tak, dia ada tulis tak untuk perempuan? Oh, tak ada. Okay, tapi macam susah nak buat kan? Boleh tak kita jawab soalan yang ini? Penasihat jualan ni. Kita buat resume untuk ini. Boleh?
Okey, jom kita buat. Okey, buka tempat kertas kosong awak. Dah buka ke belum anak-anak cikgu? Okey, bila dah buka tu, okey, bayangkan ini kertas A4 awak ataupun kertas kajang awak. Okey. Kemudian Ain Erusan buat satu kotak gambar. Okey, buat satu kotak gambar. Ambil pembaris, jangan malas. Nampak geram cikgu. Ni kalau macam kelas offline ni, diorang tak guna pembaris, tak tahulah guna jari ke apa. Ada pelajar yang guna jari. Subhanallah, geramnya. Okey. Bukan dah pro Safia Khadijah, diorang tak pro. Kalau pro, cikgu tak marah. Ini tak. Okey, orang suruh lukis kotak. Habis kalau tak guna pembaris, dia jadi kotak. Dia guna bulat, dia jadi bulat. Faham tak? Lukis kotak saja. Kotak ni untuk apa? Pravin, kotak ni untuk gambar pasport. Tadi kan ada gambar cikgu, betul tak? Okey, so untuk SPM nanti kalau kena jawab soalan resume, awak lukis kotak. Okey, tak payah lukis muka. Okey, risau kadang-kadang. Awak tu kadang-kadang lukis muka jadi ikan. Okey, kadang-kadang jadi fishball, tak tahu. Okey, jadi untuk tidak menakutkan pemeriksa dengan lukisan-lukisan awak, okey, buat kotak kosong sahaja. Okey, boleh ke tidak? Boleh. Alright, settle dekat situ. Okey, jom kita buat yang nombor kosong tu. Nombor kosong saya cakap apa? Kita ada pengenalan diri. Grace, pengenalan diri ni macam mana nak buat? Okey, pengenalan diri ni Wan Zul, awak kena tulis dalam satu ayat yang ringkas berkaitan dengan diri awak. Okey, contoh okey, saya merupakan seorang yang suka bekerja dalam kumpulan dan suka mempelajari perkara baharu. Nokta. Itu je. Secara ringkas, awak bagi tahu apa kekuatan diri awak. Contoh Atika, cikgu bagi tahu, saya merupakan seorang yang yang boleh bekerja dalam kumpulan dan boleh bekerja dalam tekanan organisasi. Ataupun Fatih Syakira, contoh yang ketiga, saya merupakan seorang yang apa? Yang sukakan cabaran. Nokta. Habis kat situ. Boleh tipu ke Safia Khadijah? Biasanya janganlah tipu, tapi awak bagi tahulah apa kekuatan diri awak. Tapi kalau SPM awak reka je lah. Faham tak maksud cikgu? Ni janganlah awak kata kalau macam resume betul-betul nak minta kerja, awak kata saya sukakan cabaran. Lepas bila dah dapat cabaran, terus besok berhenti kerja, tak sampai 1 hari. Awak janganlah tipu, tapi SPM boleh reka. So, saya tulis dekat sini anak-anak. Saya tulis dekat sebelah gambar ni. Saya merupakan seorang yang gemar mempelajari perkara-perkara baharu, dan gemar bekerja di dalam kumpulan. Bekerja dalam kumpulan. Habis dah. Ya Allah, saya ingatnya tulisan. Okey tak?
Okey, macam biasalah. Okey, kadang-kadang boleh dibendung, kadang-kadang tak boleh dibendung dia punya sengit. Okey. Tapi awak nampak kan anak-anak saya? Okey, nampak kan? Okey. Kalau macam Alia Balkis, Mas ke, Anis Suraya ke, Nova Anis ke, Wafia ke, Iqbal ke, Huda ke, okey, Amelia ke, ada ayat-ayat lain, Ainul Sakina ada ayat-ayat lain, awak boleh check dengan saya. Okey, saya semak. Boleh tak saya nak buat macam ni? Okey, ini adalah contoh ayat sahaja. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Boleh. Okey, boleh cikgu teruskan? So far so good? Sekena jarak ke? Anis Suraya kata. Tak payah. Sebabnya ini bukan karangan yang awak selalu buat. Tak payah. Okey, tak payah jarak. Okey? Tak payah jarak. Buat je macam ni pun boleh. Boleh. Sebab ini macam resume ni dia tak ada format sangat. Format dia tak ketat. Okay, don't worry. Alright, cikgu teruskan Rauda. Okay, Rauda, kita nak buat yang nombor 1. Kita dah buat cikgu tik dekat sini lah supaya kita dapat tahu. Okay, kita dah buat pengenalan diri. Sekarang ni kita nak letak maklumat peribadi. Okay. Maklumat peribadi ni macam mana? Okey, untuk maklumat peribadi anak-anak, awak kena tulis nombor 1 dekat sini, awak kena tulis maklumat peribadi. M kena huruf besar, P kena huruf besar. Sebab apa sir? Sebab ia merupakan tajuk. Boleh ke tidak? Okey, maklumat peribadi bawah gambar. Okey, maklumat peribadi. So far so good. Alright. Okey, maklumat peribadi ni nampak je banyak Ainul Sakinah. Tapi ini karangan apa sir? Rauda? Rauda baru masuk Rauda? Oh, kita tengah buat resume Rauda. Tahu tak resume Rauda? Tahu tak resume? Bila awak nak minta kerja, awak bagi resume. Tahu, nasib baik tahu. Okey, kau tak pasal-pasal cikgu nak terangkan lambat lagi. Okey, kejap perenggan pertama dengan maklumat diri kena jarak ke perenggan? Okay, very good question Andi Suraya. Awak selang satu baris je. Okay, awak selang satu baris. Yang ini sama baris. Okay, lepas tu selang satu baris, tulis maklumat peribadi. Okay, boleh Okay, maklumat peribadi nampak banyak perkara nak kena tulis. Tapi sebenarnya easy peasy. Macam mana nak tulis? Okay, kena buat kotak. Cuba buat kotak sekejap anak-anak cikgu. Okay. Kotak ni kena ada 8 perkara yang awak kena letak. Okey, 8 perkara yang awak kena letak. Okey, buat dulu kejap. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yang ini awak tulis nama. Yang ini awak tulis nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan. Okey, kad pengenalan. Jangan guna short form. Okey. Kemudian awak kena tulis alamat. Okey. Lepas alamat, tulis tarikh lahir. Yang tulis tarikh lahir, nombor kad pengenalan tu memang kena huruf besar juga ke? Ya, awak kena tulis huruf besar juga. Okey. Kemudian tulis jantina. Kemudian tulis status perkahwinan ataupun status pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian tulis apa lagi? Kemudian tulis berat. Kemudian tulis tinggi. Boleh ke tidak anak-anak saya? Itu garisan ke apa tu? Dah macam garisan khatulistiwa pun ada juga tu cikgu punya garisan. Okey, kejap. Wansol tanya. Sir, kalau buat 8 straight ke bawah boleh ke? Okey, cikgu nak bagi tahu Wansol dan lain-lain. Very good question. Okey. Awak tak digalakkan buat 8 straight ke bawah sebabnya untuk pengetahuan awak semua, bila awak buat resume ataupun bila awak buat resume, sebenarnya resume awak kena ada 1 hingga 2 muka surat. Kalau lebih daripada 3, 4, 5, 6 tidak akan dibaca oleh
penemu duga ataupun majikan. Faham tak maksud cikgu? Jadinya selagi ada ruang, awak gunakan ruang yang ada. Faham ke tidak? Okey. Ada soalan lagi. Buat kotak dalam kertas kajang ke? Ya. Okey. Kemudian dalam exam selalu keluar resume ke sir? Fatin Syakira, macam saya cakap tadi, untuk silibus baru ataupun format baru, dia akan bagi soalan-soalan karangan yang yang akan gunakan dalam dunia sebenar. Contohnya resume ini berguna untuk pekerjaan awak. Email pun berguna. Okey, minit mesyuarat pun berguna. Faham tak maksud cikgu? Jadi dia akan bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan kehidupan sebenar ikut silibus baru. Cikgu suka silibus baru ni. Sebabnya bila zaman cikgu tak reti nak buat. Tapi awak dah ada daripada peringkat awal. Tahun ni barulah kan SPM nanti. Ya, mulai tahun ni sampailah tahun-tahun yang akan datang. Okey? Minit mesyuarat tu macam mana? Nanti kita akan buat. Okey. Sudah anak-anak? Dah tulis belum? Cepat. Okey. Bila dah tulis, tolong lengkapkan awak punya butiran peribadi. Paravi, nama awak siapa? Contohnya Ali bin Abu. Okey. Kemudian, alamat awak tulislah nombor 184. Bangsa Baharu. Bangsa Baharu. Alright, Bangsa Baharu 59100 Kuala Lumpur. Jangan guna short form macam cikgu tak cukup ruang. Jantina lelaki. Berat 56 kg. 56 kg. Nombor kad pengenalan 941012 00000. Boleh ke tidak anak-anak sir? Tarikh lahir 12 hari bulan 10 1994. Boleh ke tidak? Senang je ni. Status perkahwinan. Kalau bujang tulis bujang, kalau berkahwin tulis berkahwin, kalau bercerai tulis bercerai. So awak tulis bujang. Tadi siapa nak tanya? Ada tak? Tak ada orang tanya, cikgu nak tanya awak. Kenapa kena letak status perkahwinan? Tadi Ain Erusan tanya pasal tinggi dan berat. Kalau tinggi dan berat awak akan main sensitif. Emosi semua. Sebenarnya status perkahwinan juga penting, especially perempuan. Majikan akan tanya nanti bila bertemu duga, majikan akan tanya, saya tengok dekat sini awak tulis awak sudah berkahwin. Adakah awak bercadang untuk mendapatkan anak ataupun awak tidak lagi bercadang? Maksudnya awak dah ada anak lah. Sebab apa anak-anak? Nanti dia akan fikir, kalau dia ni baru berkahwin dan bercadang untuk dapat anak, dia terpaksa pilih orang lain. Sebabnya nanti awak nak mengandung lagi, nak cuti bersalin lagi. Bukan tak boleh. Boleh je awak bersalin. Tapi biasanya untuk pekerja-pekerja baru ni tak digalakkan. Awak kerja setahun, barulah awak boleh bercadang untuk buat itu. Faham tak maksud cikgu? Nanti tak ada siapa nak ganti awak. Alright. Nanti awak sudah tak ada siapa nak ganti. Alright, dah kena cari orang lain. Kemudian tinggi, awak letak 170 cm. Sir, eja cm macam ni ke? No. Eja cm dalam bahasa Melayu SM. Sentimeter. Faham ke tidak anak-anak cikgu? Itu ejaan sentimeter dalam bahasa Melayu. Kalau buat tarikh lahir tu, tanda palang boleh ke? Nak buat tanda palang boleh, tak nak buat tanda palang pun boleh. Tiada masalah. Benda perkara kecil je tu. Boleh tak anak-anak cikgu? So far so good? Boleh. Alright. Cikgu bagi masa 10 saat untuk awak tangkap layar. Yang ramai-ramai baru masuk ni, awak baru habis kelas grammar ke apa? Selamat datang.
Kita nak dekat habis dah. Lagi setengah jam je. Okey. Sudah anak-anak? Sudah. Okey. Kemudian Wan Zul, kita pergi yang kedua iaitu latar belakang. Kejap ada soalan tiba-tiba Wan Zul bagi. Kalau letak dah kahwin, masa exam boleh ke? Wan Zul, berangan tu percuma Wan Zul. Jadi letak je lah. Awak boleh reka. Tak ada masalah. Alah, ya Allah. Nak letak juga dah berkahwin. Kalau selagi suka single. Okey. Kemudian yang kedua anak-anak. Kejap. Aina Mardia. Sebetul tak tulis macam ni? Betul Aina Mardia. Okey. Okey. So sekarang ni Syasha. Nombor 2 kita letak latar belakang pendidikan. Macam cikgu cakap tadi. Okey. Dia kena huruf besar dekat perkataan awal. Boleh ke tidak anak-anak? Okey, untuk latar belakang pendidikan ni, okey, Parvin, awak kena bagi 3 yang teratas. Contoh dah habis SPM, lepas tu dah habis asasi, lepas tu dah habis degree. So, kena letak sampai degree sahaja. Faham ke tidak? Okey. Oh, macam biasa nombor 2 ni pun kena selang satu baris. Okey, macam tu juga dengan nombor-nombor lain. Okey. Tapi sekarang saya tengah buat PhD kan. So, saya punya latar belakang pendidikan daripada asasi, lepas asasi, saya ada degree, lepas degree, cikgu letak master lah. Faham ke tidak? Tapi master bukan dalam bahasa Melayu. Awak kena tulis, master bukan dalam bahasa Melayu itu bahasa Inggeris. Awak kena tulis dalam bahasa Melayu. Okay. So, macam mana nak tulis latar belakang pendidikan? Sama juga. Anak-anak, easy peasy, awak kena buat kotak. Okey. Kotak belum? Cepat buat kotak. Lambat. Okey. Sudah? Dah buat kotak? Okey, kita orang sampai UPSR je. Subhanallah. Okey. Yang awak buat kat sini buat apa? Okey. So, latar belakang pendidikan. Okey, latar pendidikan awak bahagikan kepada 3 lajur. Okey, bahagikan kepada 3 lajur. Okey, lepas tu bahagikan lagi kepada 3 baris. Okey, bahagikan lagi kepada 3 baris. Sudah ke belum anak-anak cikgu? Sudah? Okey. Untuk yang ini, dengar Tengok sini kejap. Tengok. Okey. Untuk yang kotak pertama ni awak kena letak tahun. Okey. Contohnya dekat sini anak-anak. 2013. Okey, 2013 hingga 2014. Yang ini 2015 hingga 2017. Yang ini 2018 hingga 2019. Okey. Nak tulis apa ni untuk yang sini? Okey. Untuk yang ini, maafkan cikgu. Buat 2 lajur sahaja. Maafkan cikgu. Buat 2 lajur sahaja. Okey. Sudah anak-anak? Okey. Memang kena letak 1, 2 answer. Ya, memang kena letak nombor. Alright. Okey, dah habis? Okey, lepas 11 tahun ni, awak kena letak awak punya nama universiti dekat baris pertama. Lepas tu awak punya subjek yang awak ambil dekat ni. Okey. Yang pertama, kita pergi yang rendah dahulu, 2013-2014. Okey, contohnya cikgu punya latar belakang pendidikan, contoh asasi, asasi undang-undang. Okey, asasi undang-undang. Okey, bukan asasi undang-undang. Maafkan cikgu. Kita kena tulis nama institusi dahulu. Okey, nama institusi University Teknologi Marak. Okey. Lepas tu awak punya subjek dengan awak punya tahap pendidikan.
Contohnya tahap pendidikan cert ialah asasi undang-undang. Boleh ke tidak? Cikgu, asasi tu apa? Asasi tu dia macam matrix. Awak tahu tak matrix? Okey, matrix kan 1 tahun juga kan? Tapi matrix ni dia lebih fokus dekat sains, matematik dengan account. Asasi dia fokuskan dekat undang-undang, TESOL, Teaching English as a Second Language, and then kita ada apa? Kita ada asasi sains juga. Okey, dan asasi perubatan. Okey, kejap ada soalan. Setahun ke dari bawah ke atas ke atas ke bawah? Okey, very good question. Okey, untuk tahun yang paling rendah awak letak kat bawah, yang paling latest awak letak dekat atas. Boleh ke tidak? Boleh. Okay, very good. Cikgu, nak kena letak result ke? Okay, kalau result bagus, letak. Kalau tak berapa nak bagus, nyawa-nyawa ikan, tak payah letak. Risau kadang-kadang confident awak beli dekat Shopee. Okay, tak payah letak result. Sebab apa? Sebagi tahu. Bukan saya cakap awak tak bagus. Maksudnya, dia ada dia punya tips yang cikgu nak bagi tahu. Okay. Sebenarnya result ni tak payah letak. Sebab apa Sebab kalau awak bagus, baguslah. Kalau tak bagus, dia berkemungkinan tak akan panggil awak. Sebabnya budak ni tak berapa pandai lah. Buat apa kita nak ambil dia? Mungkin kerja lambat pick up. Mungkin dia lambat belajar. Faham tak maksud cikgu? Tapi nanti masa ditemu duga kita mesti dia suruh kita bawa sijil. Takkanlah kita nak sorok. No, dekat sinilah tips dia berlaku. Kalau awak tak bagi result sekarang, tapi dia baca awak punya resume, dia call awak datang temu duga, baru time tu dia tengok result awak, mungkin dia akan macam berbelah bahagi. Sebabnya, mungkin dia akan tengok awak punya result. Selain tengok result, dia tengok cara awak bercakap, cara awak berpakaian, cara awak berunding dengan dia. Itu semua akan diambil peduli. Faham ke tidak maksud cikgu? Mungkinlah Wan Zul result tak bagus tapi Wan Zul pandai bercakap. So dia ambil Wan Zul. Dia safe dekat situ. Faham tak? Mungkin cikgu tahu awak pandai. Jangan risau. Okey, anak-anak murid saya semua bijak-bijak. Kejap, ada soalan. Cikgu, kalau kita orang nak buat resume lepas SPM macam mana kita orang kan tak ada PT3? Okay, very good question Ain Erusan. Okay, biasanya Ain Erusan ni dia tanya luar daripada exam. Macam mana kita nak buat resume kalau nak minta kerja kan? Okay, Jan, awak bagilah peperiksaan akhir tahun PT3 awak. Tak ada masalah. Bagi peperiksaan akhir tahun PT3, lepas tu bagi UPSR. Okay, sebab UPSR, PT3, SPM. Alright. Kemudian yang ini anak-anak, yang ini cikgu tulis, cikgu punya institusi Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, Kebangsaan Malaysia. Okay, yang ini cikgu punya ialah ijazah. Ijazah ni degree ya, ijazah sarjana muda. Sarjana muda. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil degree. Okay. Ijazah sarjana muda sains sosial. Okay. Sains sosial. Okay. Dalam kurungan linguistik. Bahasa. Okay. Ini cikgu punya. Okay. Awak boleh reka awak punya. Tak ada masalah. Tak ada exam akhir tahun macam mana nak tulis apa? Tak ada exam PT3? Awak. Okey. Dan awak ambil exam pertengahan lah. Tak ada juga. Kalau tak ada ambil UPSR. Ambil je UPSR. Okey. Susahlah. Macam mana? Okey. Kemudian Universiti Putra Malaysia. Okay, Universiti Putra Malaysia. Yang ini awak boleh letak master awak. Okay, master dalam bahasa Melayu ijazah sarjana. Okay, ijazah sarjana linguistik. Dia dah tak ada, dah muda, dia ijazah sarjana sahaja. Okay.
Saya tiru sepunya lah, senang sikit nak buat contoh. Yelah, awak memang suka tiru sepunya Tak ada keaslian diri, Mas. Cuba sikit-sikit, Mas. Sudah tua lah maksudnya. Ya, sudah tua. Okey, tidak dapat dinafikan. Sebelajar UKM ke? Ya, sebelajar dekat UKM. Lepas tu dekat Universiti Putra Malaysia pun sebelajar juga. Okey? Sudah anak-anak? Cepat. Okey, cikgu bagi masa awak. Bagi masa. Semua okey tak? Semua okey? So far so good? Best tak buat resume? Hari tu tanya sir bila nak buat resume? Bila dah buat? Nasib baik. Okey. Boleh masak Maggi dulu sambil tunggu. Siapa nama dia? Nukistina Nabila. Cikgu panggil nama awak. Okey, Nukistina Nabila tak puasa tau semua orang. Linguistik tu apa sir? Okey. Mas Ines tanya sir, linguistik tu apa? Mas tahu tak bahasa? Okey, bahasa yang kita belajar dekat sekolah kan? Itu semua bahasa yang simple. Wanzul, tata bahasa, subjek ayat predikat, buat karangan, itu semua simple. Tapi bila awak ambil degree dengan master linguistik, linguistik tu ialah mengkaji bahasa, bukan yang macam dekat sekolah tata bahasa tu. Tak, ini kita mengkaji bahasa dalam ruang lingkup sains. Maksudnya sains bahasa. Kita belajar ni organ apa yang cakap. Bila awak sebut P, apa organ yang terlibat? Bibir. Betul tak? So kita panggil bilabial. Okey, merujuk kepada bibir. Lepas tu ni kita akan belajar ni. Lepas tu kita belajar otak. Cikgu, kalau otak saya yang dekat belah kanan ada macam luka sikit, apa yang akan terjadi cikgu? Awak akan gagap ataupun awak akan bisu, macam awak akan sengau dan seterusnya. Kita belajar yang tu untuk linguistik. Yang awak belajar dekat sekarang ni very simple, senang gila. Gila pun tak senang macam dia, cikgu cakap. Boleh cikgu teruskan? Makraj huruf sir. Ya, Wanzul. Itu makraj huruf pun simple. Cikgu belajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 dah lain dah. Okey? Contohlah kalau awak tiru kawan awak, cikgu dapat detect. Kita panggil plagiarism. Itu pun cikgu belajar masa cikgu ambil linguistik. Jadi hati-hati ya kalau awak tiru internet ke apa, cikgu dapat tahu. Okey? Macam mana saya nak tahu dia tiru? Mana boleh bagi tahu. Nanti awak tahu, awak ni lah. Nanti tak dapatlah tangkap awak meniru. Okey, sekarang ni kita buat nombor 3. Okey, nombor 3 ialah kemahiran bahasa. Okey, kemahiran bahasa. Okey, kemahiran bahasa ni macam mana nak tulis ni? Okey, sama juga, buat kotak juga. Punyalah senang resume ni, buat kotak. Okey, awak kena buat kotak. Lajur dia ada 2. Ada 2 lajur. Lepas tu dia ada 2 baris. Dia ada 2 baris. Tapi kalau Ainul Sakinah pandai cakap 5 bahasa, buat 5 lah. Kalau 2 bahasa, 3 bahasa, buat 3. Diikut berapa bahasa yang awak boleh cakap. Ani Syafiqah. Boleh ke tidak Nurlisa Hanif? Boleh. So kat sini sebuat 3. Boleh tak sebuat 3? Sebuat 3 Alright. So, yang pertama of course lah bahasa Melayu. Yang kedua ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Yang ketiga ialah bahasa Korea. Bahasa Korea. Macam mana nak tulis untuk apa? Untuk kemahiran bahasa ni? Cikgu bagi tahu awak, kemahiran bahasa ada 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama ialah sangat mahir. Kemudian mahir. Kemudian kurang mahir. Boleh ke tidak anak-anak cikgu? Dia ada 3 tahap, sangat mahir, mahir, kurang mahir.
Kemudian dia dibahagikan kepada dua, iaitu pertuturan dan penulisan. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, kalau pembacaan boleh tak cikgu nak letak? Pembacaan pun boleh. Faham tak maksud cikgu ni? Faham tak? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Nak tulis kemahiran bahasa ni, dia ada 3 tahap yang awak boleh tulis. Ikut kemahiran bahasa awak macam mana. Dia ada sangat mahir, kurang mahir. Itu yang pertama. Yang kedua, awak kena bagi tahu mahir dekat belah mana, pertuturan ke, sangat mahir dekat mana, penulisan ke, pembacaan ni kurang mahir ke, awak kena tulis begitu. Cikgu tunjuk contoh dekat sini ya Tika. Okey, cikgu tulis kat sini sangat mahir. Okey, sangat mahir dalam pertuturan, pertuturan, penulisan dan pembacaan. Penulisan dan pembacaan. Boleh tak anak-anak cikgu? Okey. Kalau Kamila, apa beza pertuturan dengan pembacaan se? Kamila, pembacaan tu awak bacalah. Yang pertuturan tu awak cakap. Okey, itu beza dia. Okey, kalau Kamila ke Susmita ke Grace ke, dia sangat mahir dalam bahasa Inggeris, tulis sangat mahir juga kat sini. Lepas tu sangat mahir bahasa Korea, tulis juga sangat mahir bahasa Korea dekat sini. Faham ke tidak maksud cikgu? Okey, kalau tak mahir, kalau sangat mahir ni untuk bahasa Inggeris, awak tak sangat mahir, awak tulis mahir lah. Cikgu tunjuk kat sini, mahir, mahir dalam pertuturan, penulisan dan pembacaan. Boleh ke tidak? Okey. Kemudian untuk bahasa Korea kurang mahir. Okey. Bukan kurang mahir lah. Kita panggil agak mahir. Agak mahir sedap sikit. Okey, agak mahir dalam pertuturan, penulisan dan pembacaan. Boleh ke tidak anak-anak murid se? Boleh. Yang ni pun tak boleh tipu kan? Okey, untuk bahasa ni tak boleh tipu, tapi dalam exam awak boleh reka. Alright? Kalau sangat mahir dalam pertuturan tapi kurang mahir dalam penulisan, macam mana nak tulis? Very good Amir Hakim. Okey, kalau macam tu, Amir tulis macam ni lah. Sangat mahir dalam pertuturan, kurang mahir dalam penulisan dan pembacaan. Begitu. Faham ke tidak Amir Hakim? Boleh saja begitu. Okey, kejap. Ada soalan lagi. Kalau salah satu antara 3 tu mahir, lepas tu sangat mahir, macam mana pula? Kalau salah satu antara 3 tu mahir, lepas tu sangat mahir, macam mana pula? Okey, dia tak semestinya kena ikut hierarki. Okey, dia tak semestinya ni sangat mahir, agak mahir. Kalau awak nak buat sangat mahir semua pun boleh, nak buat mahir semua pun boleh, nak campur-campur pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia kalau nak tulis tu dia kena ada tahap, sebab dia nak tengok tahap awak. Sangat mahir ke agak mahir. Faham tak maksud cikgu? Sewajib ada 3 tu pertuturan, penulisan dengan pembacaan. Okey, biasanya ada 2 je, pertuturan dan penulisan. Tapi kalau awak nak tambah pembacaan pun boleh. Tiada masalah. Alright? So far so good anak-anak. Okey, 10 saat untuk anak-anak tangkap layar. 10 saat. 10 saat. Okey, sudah. Okey, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sudah. Alright, so sekarang ni kita nak buat nombor 4. Apa dia nombor 4? Kita nak buat penglibatan. Okey, penglibatan. Okey, macam tak sempat je nak habis. Okey, penglibatan ko-kurikulum. Okey, dan
Okey, dan pencapaian akademik. Okey, dan pencapaian akademik. Okey, dan pencapaian akademik. Boleh tak anak-anak murid Boleh. Okey, macam biasa pun buat jadual juga. Okey, macam biasa buat jadual juga. Okey, kena ada 3 lajur. Kenapa ada 3 lajur, Sir? Okey, nanti saya akan bagi tahu. Okey, yang pertama ni kita kena letak tahun. Okey, tahun. Yang kedua kena letak peringkat. Okey, peringkat. Okey, yang ini awak kena letak penglibatan co-curriculum. Aktiviti co-curriculum atau pencapaian akademik. Tak muat. Okey, tak muat cikgu tulis dekat sini Okey. Sudah? Okey. Sudah. Okey. Macam biasa juga Ain Erusan untuk tahun ni kita ambil tahun yang paling latest dekat atas, lepas tu dekat bawah. Okey, biasanya pencapaian akademik dengan pelibatan co-curriculum ni nak tulis berapa? Aiman Arsyad biasanya kita tulis dalam 5 penglibatan co-curriculum dan pencapaian akademik. Tak payah banyak-banyak. Sebab apa, Wan Zul? Cikgu percaya anak-anak murid yang lain, kalau dekat sekolah tu ada 10 persatuan, 10-10 awak nak join. No. Okey, dia kata nak dapat sijil. Sebenarnya kan untuk cikgu bagi tahu awak, sebenarnya kita orang atau pernah jadi HR, pernah jadi penemu duga, sebenarnya kita takkan tengok pun awak punya penglibatan yang biasa-biasa. So, dekat sini Ainul Sakinah, awak kena masukkan aktiviti co-curriculum yang luar biasa. Maksudnya dalam 10 persatuan tu awak ada Presiden Pandu Puteri, awak ada Setiausaha Pengawas, lepas tu awak ada Bendahari Puteri Islam. Awak masuk yang 3. Ahli bahasa tak mau. Ahli bahasa, ahli biasa tak nak. Yang biasa-biasa tak nak. Nak yang signifikan sahaja. Faham ke tidak masuk, Sir? Okey. Begitu juga dengan pencapaian akademik. Kalau ESCO, ya. Kalau ESCO tu ahli jawatan kuasa tu. Okey. Bolehlah. Ahli biasa tak mau. Tapi kalau macam AJK, keceriaan ke apa-apa, itu boleh. Alright. So, start dengan 2018. Okey, 2018. Okey. Awak boleh campur-campur. Awak nak letak aktiviti co-curriculum ke pencapaian akademik pun boleh. Okey, cikgu letak 2018. Okey, peringkat sekolah. Okey, peringkat sekolah. Peringkat ini sekolah ke? Peringkat universiti. Peringkat universiti. Cikgu letak anugerah dekan. Okey, anugerah dekan universiti. Anugerah Dekan Universiti Putra Malaysia. Okey, begitu. Faham ke? Okey. Kemudian 2017 peringkat fakulti. Okey, awak jadi Presiden Persatuan Persatuan Linguistik. Okey, dah 2 dah cikgu letak. Boleh? Minimum 5 Anis Suraya dia tak letakkan berapa untuk format SPM ni, tapi untuk awak cikgu letakkan 5. 5 tu dia tak kurang, dia tak banyak. Okey, awak kena ingat jangan lebih sangat, sebab nanti lebih muka surat tak baca pula, betul tak? Okey, cari yang betul-betul signifikan sahaja. Boleh? Okey, nak tambah lagi tak? Sebab dah habis masa ni. Cikgu tambah lagi satu boleh? Okey, 2016. Okey, 2016 awak antarabangsa
Okey, peringkat antarabangsa awak pergi mana? Awak pergi program. Okey, program. Okey, lawatan ke university. Okey, Harvard. Okey, University Harvard. Okey, cikgu tambah lagi 2015. Okey, peringkat universiti lagi. Okey, awak tulis sukarelawan. Okey, sukarelawan rakan muda. Okey, sukarelawan rakan muda. Sebagai majikan, diorang suka tau kalau ada pekerja-pekerja yang sertai aktiviti sukarelawan. So dia nampak macam awak ni adalah berkhidmat untuk negara, okey, dan bangsa begitu. Alright? Boleh ke tidak anak-anak murid sir? Okey, mungkin sampai itu sahaja. Tulis tahun lahir boleh? Tulis tahun lahir. Dekat mana Danish? Okey, itu sahaja anak-anak. Okey, awak boleh tangkap layar 10 saat.